إلى رأي أبائنا آتنا أجل علينا جداتنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين يا رب شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut tazkirah kita bahagian ketiga, iaitu tidak wujud. Ini dari tazkirah yang dah kenal baru tahu tidak kenal. Jadi kita sudah tekankan bagi seorang ahli sufi di akhir perjalanan, itu yang Imam Ghazali kata, bila kau kenal diri kau, kau kenal Tuhan kau. Bila kita kenal diri kita dan kita kenal Tuhan kita, maka kita tahu kita tidak wujud. Ini Hujatul Islam, Imam Ghazali. Dia menekan, apabila kau sudah kenal diri kamu, kamu sudah kenal diri kamu, kamu kenal Tuhan kamu, kamu tidak wujud. Ini akhir perjalanan ahli sufi. Bila kita tidak wujud, kita sudah faham kita tidak wujud. Kalau tidak wujud, tidak ada milik langsung. Jadi tidak ada angan-angan besar diri ke, hebat diri ini ke. Tak ada rasa dengki, kianat, benci, pandang orang ini rendah, pandang orang ini tinggi. Tak ada, ini semua tak ada. Kita tidak wujud. Kita tidak akan lawan dengan Allah. Hak mutlak dia kita tak ada. Hak mutlak dia. Segala pujian bagi Allah. Semua pujian pergi pada dia, bukan pada kita. Kita tak wujud. Ini mesti mau sematkan dalam mindah kita. Jadi setiap wali Allah akhir mesti sampai ke peringkat ini. Kalau belum sampai, Allah akan uji dia. Walaupun ada sedikit kehendak dia, Allah akan uji sampai dia menjadi tempayan pecah. Tidak boleh mengandungi sedikit air. Atau mayat yang dimandikan. Atau orang yang komah di tangan doktornya. Atau bayi yang digendong. Atau bola yang disepak-sepak. Jadilah wali Allah tu boneka Tuhannya. Kalau boneka, enggak ada apa pun dengan dia. Enggak ada milik, enggak ada kewujudan, enggak ada apa. Selagi kita ingat kita wujud, masalah besar. Kita akan memandang dengan pandangan yang analytical. Mana memandang orang itu dengan pandangan yang membeza-bezakan. Tapi kalau kita tidak wujud, ini semua tak perlu. Tak perlu. Jadi ini mesti semat kat dalam diri kita. Selagi kita wujud, selagi itu kita berangan-angan besar. Selagi itu kita wujud, kita rasa kita adalah pemilik. Selagi kita wujud, kita ada maruah diri, harga diri. Selagi kita wujud, kita akan tanya kenapa.
Itu yang Nabi Isa AS berkata, kenapa itulah pintu neraka? Dan Allah firman, aku tidak ditanya. Kamu ditanya. Dia tidak ditanya. Siapa nak tanya dia? Tak ada yang wujud melainkan dia. Jadi ingat ni, pertama-tama yang kita mesti ingat, kita ni tidak wujud. Kita tidak wujud. Semua yang zahir dan batin adalah dia. Ini ingat ni. Mana dalilnya kita tak wujud? Tengok ni. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Mana semua yang zahir itu adalah dia. Kita tahu daripada yang halus, mahalus, terzahir menjadi zat, dari zat menjadi ciptaan, sifat, hakikat, marifat. Jadi ciptaan tu terzahir daripada hakikat, marifat. Dengan pengetahuan yang yakin, kita dapat tengok dengan yakin. Dengan ilmu yang yakin, kita boleh lihat dengan pandangan yang yakin. Kita boleh pandang terus pada marifat. Tak ada lagi hakikat. Iaitu maha halus. Seperti kita nampak nasi, beras, kita tak nampak beras, kita nampak padi dengan pokok padi. Padi itu bersama pokok padi. Kita nampak yang maha halus tu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang zahir aku, semua yang batin aku, mana kita ada? Mana kita ada? Fikir betul-betul. Kita ahli sufi, kita bukan ahli syariah. Semua yang zahir aku dia kata. Semua yang batin aku. Luar dalam dia. Mana kita wujud? Kalau kita kata wujud, ini firman sudah bohong. Ini firman sudah jadi firman palsu. Firman yang tak betul. Firman yang bohong. Kalau kita wujud. Kalau kita wujud, mesti dia yang zahir, dia yang batin, dan kita. Baru betul. Kalau kita kata kita wujud, kita dah mengatakan ini firman bohong. Pasal ini firman Allah. Semua yang zahir aku, semua yang batin aku, mana ada kita? Tapi kalau kita yang aku wujud, kita suka kata ini firman bohong. Berarti dia zahir, dia batin, dan kita ada orang ketiga. Ini macam Kristian, the Father, the Son, the Holy Ghost. Tiga. Tak boleh. Kita datang daripada dia, balik kepada dia. Setiap masa kita adalah penzahiran. Penzahiran itu tidak wujud. Kalau kita tenung air batu itu adalah air. Hanya orang yang berilmu tahu. Jadi ingat ni, kalau kita kata kita wujud, kita suka kata ini firman bohong. Dan ini firman Allah berkata, semua yang zahir aku, semua yang batin aku, luar dalam aku. Mana kita wujud? Fikir betul-betul. Kita ahli sufi. Fikir betul-betul. Bila kita kata kita wujud, so ada dua. Boleh jadi tiga. Dua lah. Dia zahir batin, bahkan kita. Tak boleh. Itu pasal Imam Ghazali menekankan kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tidak wujud. Ini akhir perjalanan ahli sufi. Bagi ahli syariah, ini dia punya masalah. Yang zahir dia tengok batu, kayu, lembu, pokok.
Haiwan macam-macam dia dapat, yang zahir. Ahli sufi tidak. Zahir batin dia tahu. Pasal dia pandang dengan pandangan makrifat. Dengan ainul yakin yang bersandar kepada ilmu yakin. Dia faham. Allah tidak wujud. Kita tidak wujud. Allah saja wujud. Dia tidak wujud. Jadi, kalau dia, mana dia firman Allah mengatakan kita tidak wujud? Ini dia. Semua yang zahir aku, semua yang batin aku. Aku yang luar, aku yang dalam. Luar dalam aku. Mana ada kita? Kalau kita kata kita wujud, ini firman sudah bohong. Satu. Kedua, tengok hadis ini yang di dalam buku Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya segala sesuatu selain daripada Allah adalah batil. Tak wujud. Jadi dengan pengetahuan yang yakin tu, kita boleh lihat kita tidak wujud. Seperti you tengok sini. Tak nampak nasi, tak nampak beras. Nampak padi dengan pokok padi. Sama juga dengan pengetahuan yang yakin, kita tak nampak ciptaan, tak nampak zat, nampak mahalus dengan Allah SWT, bersama Allah SWT. Bagaimana kita nampak padi dengan pokok padi, makrifat, bila tengok beras, bila tengok nasi, kita makrifatkan padi dengan pokok padi. Begitu ya bila kita nampak ciptaan, kita makrifatkan yang halus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padi dengan pokok padi, mahalus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makrifat. Tidak bercerai, tidak berpisah. Satu dengan dia sebagaimana padi dengan pokok padi. Jadi, satu dalil yang menunjukkan kita tidak wujud, dia aku. Semua yang zahir, semua yang batin adalah aku. Ingat, kita ahli sufi, akhir perjalanan, kita tidak wujud. Tidak wujud. Kedua, dia saja yang ada. Ini yang Nabi Isa berkata. Dia tak ada permulaan dan dia tidak berakhir. Namun kepada segala sesuatunya diberikan awal dan akhir. Aku berikrar bahawa Tuhan kita sahaja yang tiada permulaan dan tidak berakhir. Dia sudah ada sebelum ciptaan ada. Dia sudah ada sebelum ciptaan ada. Itu pasal dia tak ada permulaan. Bila ciptaan binasa, dia tetap ada. Dia juga yang akhir. Itu pasal dia tak ada awal, tak ada akhir. Dia, Rasulullah berfirman, pada permulaan Allah saja yang ada. Tak ada apa pun bersamanya. Dia sudah ada. Lepas tu datang ciptaan. Ciptaan binasa, dia tetap ada. Dia tak ada awal dan akhir. Kita ada awal dan akhir. Itu pasal dia yang awal, mana dia sudah ada sebelum kita ada. Dan dia yang akhir, bila kita habis, dia masih ada. Tengok air batu, air lautan ini. Sama ada air batu tu ada atau tak ada, lautan masih ada. Sebelum air batu tu ada, lautan sudah ada. Lepas tu terjadi air batu daripada air lautan juga. Lepas tu itu air batu atau ais tu cair, lautan tetap ada. Sebelum ais terjadi, lautan sudah ada. Bila ais itu musnah, lautan tetap ada. Jadi itu dia, sebelum apa-apa ada, dia sudah ada, dia yang awal. Bila semua ini binasa, dia tetap ada, dia yang akhir.
Lain semua binasa. Dia saja. Jadi ketiga, ciptaanlah berawal dan berakhir. Kita tengok. Kita berawal bila dia firman kun. Jadilah. Maka terjadilah ciptaan. Itu awal kita. Akhir kita. Duduklah kamu dalam syurga ini. Selagi ada langit dan syurga. Langit dan bumi syurga ini. Bila semua ini binasa. Syurga yang kita tinggal binasa. Kita pun habis. Dia sendiri lagi. Balik sendiri lagi. Akhir. Kita habis. Awal kita dengan kita diciptakan. Akhir kita dengan kiamatnya kita. Duduklah kamu dalam syurga ni selagi ada langit dan bumi syurga ini. Dan kita tengok sini. Di belakang hari, Abu Razin, bolehkah kita lihat Allah di belakang hari? Rasul kata, boleh. Seperti bulan mengambang di waktu malam. Ingat seperti bulan mengambang di waktu malam. Itu kecil saja. Allah lebih besar daripada itu. Maksudnya kita akan lihat yang maha halus. Bukan Allah semuanya. Yang maha halus tu, yang berwajah tu, yang maha halus. Itu seperti bulan purnama. Berapa besar bulan purnama tu di langit? Kecil saja. Itu juga yang dikatakan semua tu binasa yang tinggal zat dia. Jadi bila semua tu binasa tinggal zat dia yang berwarna tu. Zat itu pun binasa yang tinggal wajah di balik. Itu selaput keagungan zat dia. Selaput. Jadi bila langit dan bumi syurga tu habis, yang kita nampak adalah satu cahaya. Kecil sebulan mengambang. Habis semua. Itu kecil itulah selaput zat dia. Itu yang kita katakan tadi, wajah dia. Penghabisan itu zat pun habis, yang tinggal wajah dia. Jadi kita tahu dari wajah dia terjadi zat. Wajah dia bercahaya menjadi zat. Daripada zat menjadi ciptaan. Bila ciptaan binasa balik menjadi zat. Cahaya. Seperti bulan mengambang. Bila ini habis, balik kepada wajah. Itu yang maha halus. Maha halus. Pasal akan kita lihat Allah di belakang hari. Rasulullah boleh seperti bulan mengambang di waktu malam. Tapi itu kecil saja. Allah lebih besar daripada itu. Apa maksud Rasulullah? Kecil tu. Itu yang maha halus tu. Jadi semuanya binasa yang tinggal zatku. Betul. Selaput zat dia. Lepas itu kita lihat seperti bulan mengambang di waktu malam, kecil saja. Ini habis, yang tinggal wajah dia yang maha halus. Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa, termasuk zat. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Kekal wajah Tuhanmu. Itulah yang maha halus. Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha halus berapa besar? Rasulullah cakap, seperti bulan mengambang. Itu saja. Allah lebih besar daripada itu. Tentu pasal yang kita lihat aja yang halus. Walau halus pun dia maha halus. Sebagian halus daripada Allah SWT. Ya, kamu melihat Allah. Tapi sebagian yang halus. Maha halus. Ya. Itu pasal kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah, kepada Allah kita kembali. Itu yang dikatakan dia yang maha halus. Kembali. Jadi kita daripada wajah tu,
terzakhir cahaya menjadi zat. Dari zat menjadi ciptaan. Ciptaan binasa balik menjadi zat. Semuanya binasa yang tinggal zat. Bila zat binasa balik pada wajah. Berapa besar wajah itu? Seperti bulan mengambang. Allah lebih besar daripada itu. Contoh Rasulullah beri. Di sini juga pandangan wahdatul wujud tertolak. Pandangan wahdatul wujud berkata, di sebalik semua ciptaan itu Allah. Kita bukan. Di sebalik semua ciptaan itu adalah yang maha halus. Wajah tu yang maha halus. Bukan Tuhan. Itu yang Rasulullah cakap seperti bulan mengambang, Allah lebih besar daripada itu. Kan? Tapi Nabi Isa berkata seperti lebih kecil dari sebiji pasir. Saintis berkata lebih kecil daripada atom. Allah berfirman halus. Maha halus. Lagi kecil. Itu dia penghabisan yang kita lihat. Sebelum kita binasa. Kita lihat. Jadi zat bercahaya habis membinasa. Termasuk zat kembali kepada wajah. Wajah pun adalah sebahagian daripada Allah SWT. Itu pasal kita lihat maha halus sebahagian daripada belakang hari adakah kami akan melihat Allah? Betul, lihat. Tapi bahagian yang mana? Yang maha halus. Itu bahagian Allah juga. Tapi Rasul kata, ya kau akan lihat di belakang hari. Tapi seperti bulan mengambang di waktu malam. Allah lebih besar daripada itu. Maksud dia kita hanya dapat melihat yang maha halus, berapa besar yang maha halus, itu saja. Kalau kita tengok sains mengatakan lebih kecil dari atom, ini halus lagi kecil. Okay. Jadi kita tidak wujud. Penghabisan balik pada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada aku kepada aku kau kembali. Kita tidak wujud. Seperti ais terjadi daripada lautan, daripada air lautan. Bila ais tu binasa, balik menjadi air lautan semula. Dan menjadi sebahagian lautan. Tidak wujud. Orang ada ilmu tahu ais tidak wujud. Dan lagi satu menunjukkan kita tidak wujud, dia semua kepunyaan dia. Tangan kita Allah punya. Badan kita Allah punya. Kepala kita Allah punya. Kaki kita Allah. Semua kita punya Allah punya. Mana kita wujud? Mana dia? Mana dia kita? Semua dia punya. Daripada dia dan hak mutlak dia. Mana dia kita? Mana kita? Tak ada. Itu dia kata kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Allah punya adalah kepunyaan mutlak. Tidak berkongsi milik. Dari hujung rambut kita ke hujung kaki kita, Allah punya. Mana kita? Mana milik kita? Mana kewujudan kita? Mana dia kewujudan kita? Mana milik kita? Kalau kita nak wujud, mesti ada milik, ada sesuatu yang mengatakan kita wujud. Mana dia? Semua hak Allah. Walaupun pendengaran, penglihatan, ilmu, minda, roh, jiwa, nyawa, semua hak Allah. Jasad, hak Allah. Mana kita punya? Dari ujung rambut ke ujung kaki Allah punya. Kita mafi, tak ada apa-apa. Tak wujud. Ini lagi satu dalil. Kita tidak wujud. Itu pasal Allah bertanya. Itu Allah berkata, dan kepunyaan Allah
Yang gaib di langit dan di bumi, yang gaib pun dia punya. Bukan yang zahir, batin. Yang gaib pun dia punya. Habis kah? 100% dia punya. Maka dia bertanya, Bismillah, Fabi ayai rabbikumah tukaziban. Apa nikmatku kau nafikan? Apa nikmatku kau nafikan? Wah, dah duduk kan dah. Semua hak dia 100%. 100% hak dia. Apa nikmatku kau ragukan? Oh. Bukan nafikan, ragukan boleh. Mana dia yang kau ragukan? Semua aku punya. Engkau tak wujud, engkau tak ada milik. Semua aku punya. Engkau nak ada milik, kau mesti wujud. Pertama kau mesti wujud. Baru kau ada milik. Kau punya diri pun tak wujud, macam mana kau ada milik? Semua milik hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia wujud. Tak ada satu pun kita punya. Kan? Ha? Itu dia. Macam kita tengok ni. So, kita tahu yang wujud hanyalah air. Lautan tu pun air. Ais itu pun air. Yang ada ilmu. Yang mata yang sudah tajam yang makrifat. Dia tidak nampak. Melainkan dia pandang dengan mata makrifat. Itu yang Imam Ghazali berkata, Allah tu sangat jelas, terang benderang, tetapi memerlukan makrifatullah. Seperti ini, air. Tengok kat lautan ni, ais ni. Air, terang benderang air. Tapi memerlukan makrifat. Kalau tak ada makrifat, ini air batu, ini ais ni, ais mana ada air? Dia memerlukan makrifat. Itu memerlukan makrifat air. Dengan Allah, makrifatullah. Jadi kita nampak satu wujud dia. Bukan dua, bukan tiga. Lagi satu bagus tentang bila kita tahu kita tidak wujud. Kita tidak akan mempromosikan diri kita. Kita mimpi, wah, kita dah jadi panglima di alam gaib. Kita angan-angan. Kita angan-angan, aku dah jadi pendekar di alam ini. Aku dah jadi tok guru yang paling handal. Kita angan-angan. Kalau kita tidak wujud, angan-angan pun mafi. Ilek, amai, ilek apa. Angan-angan pun tak ada. Itu pasal wali Allah dia mesti kosong. Seperti tempayan pecah, tak boleh isi air. Seperti bola yang sepak-sepak. Mesti mayat yang dimandikan. Tidak wujud. Tidak wujud. Kalau tidak, kita dah lama. Dah lama dah ini. Bang, abang dah sampai peringkat mana ni? Abang dah 20 tahun dalam ni ahli sufi ni. Berapa 20 tahun? Peringkat mana? Kalau aku tidak silap, aku dah sampailah wali kecil lah. Wali kecil. Kau tengok tak itu hari aku campak aja kail ikan makan. Itu tunjuk aku apa keramat. Kita berangan-angan. Dan kita wujud. Kita semua berangan-angan. Kan? Saya selalu nasihat kalian mesti ingat. Tak ada kerja, jangan cari kerja. Cari kerja datang angan-angan. Nak jadi tok panglima lah. Nak jadi tok tok keramat lah, macam-macam. Dia tak wujud. Buat hal tak wujud. Sehingga sahabat-sahabat ada berkata, alangkah baik aku jadi lalang. Seperti lalang yang tumbuh. Alangkah baik seperti aku seperti satu bulu berterbangan yang tak ada harga diri. Sahabat kata.
Kita tidak wujud. Fahamkan ini supaya kita rendah diri. Tawadu pada Allah SWT. Supaya kita tidak mengaku satu pun kita punya. Tengok ini kita baca dalam kita punya salat atau luasat. Selalu kita Alhamdulillah. Maksudnya apa? Segala pujian pada Allah. Segala pujian pada Allah. Mana boleh pada diri kita? Tak boleh. Pasal apa? Segala pujian bagi Allah, kita tak wujud. Kan? Jadi semua hak dia, bukan hak kita. Ingat ni, kita ahli sufi, mesti mau ingat ni. Dan dia bermain dengan zat dia. Bukan kau yang membunuh Muhammad. Bukan kau yang melempar Muhammad. Yang melempar aku. Dia bermain dengan zat dia. Kita tak wujud. Jadi siapa dia bermain? Dengan zat dia. Zat yang dia ciptakan daripada mahalus tu. Dia bermain. Di sebalik kita zat dia. Kita ni rupa, zat berupa ni. Macam budak-budak pakai kain, plekat, jadi hantu. Kan? Atau kalau kat Indonesia, kita boleh tengok ada orang mengikat jadi pocong. Pocong. Bayar duit boleh ambil gambar sama. Kan? Pocong. Bukan pocong. Itu manusia. Berupa pocong. Zat berupa manusia ciptaan. Yang ada orang yang berilmu, yang makrifat, dia tahu itu zat. Jadi zat yang berlakon. Pasal itu sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Itu pasal dia rencana teguh. Pasal itu ketaatan dia tidak akan berubah. Kerana pelakon sebenarnya zat. Nampak kita? Bukan kau Muhammad. Kalau nama kita Muhammad kan. Kita yang lempar. Bukan kau Muhammad. Siapa yang lempar tu? Ya Allah. Zat dia. Zat dia. Bila kita nafikan sifat tu, hakikat dia zat. Semuanya binasa, nafikan. Yang tinggal zat tu. Isbatkan zat hakikat dia. Jelas, tapi memerlukan ma'rifatullah. Untuk mencapai ma'rifatullah, memerlukan ilmu yang yakin. Baru datang ainul yakin. Lepas tu hakul yakin saja. Bukan kau yang melempar. Bukan kau yang membunuh. Siapa? Zat dia. Zat dia. Itu pasal Profesor Ramadan berkata, segala hakikat di alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan, kesemuanya adalah limpahan daripada satu hakikat teragung, yaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Sifat wujud ni tidak lain dari selain zat dia. Ini orang tahu apa dia cakap. Kita pun tahu apa dia cakap. Kita satu bahasa. Bagi orang yang tak ada dalam ni, dia bingung apa benda ni dia cakap ni kan. Aku tengok si Acong yang makan babi macam mana dia cakap zat kan. Dia bingung. Dia nampak Acong yang makan babi macam mana zat. Tapi kalau dia betul-betul marifat, babi pun dia tak nampak. Pasal saya sudah ajarin daripada dulu. Untuk kita masuk kepada hakikat, kita mesti nafikan sifat. Baru kita boleh makrifat. Selagi kita nampak sifat, kita tak boleh makrifat. Pasal orang tunjuk pada najis. Kita cakap, selagi kau nampak najis, kau tidak akan makrifat. Bagi orang yang suruh makrifat, dia suruh nafikan yang sifat itu. Dia nampak hakikat. Dari hakikat tu, dia masuk ke makrifat. Jadi orang tu, dia makan babi tu. Zat makan babi. Selagi kau nampak babi tu sifat, kau belum makrifat. Orang makrifat dia tidak nampak sifat ni.
Itu pasal zat bermain. Allah bermain dengan zat dia. Itu pasal sifat wujud dia tidak lain dia selain zat dia. Dan kerana itu Syekh Al-Qadir berkata, pada hakikatnya, hakikat, tak ada pelaku atau penggerak. Kita tak wujud. Tak ada yang mendiam kecuali Allah. Kita tak wujud. Tak ada yang gerak, tak ada yang melakukan, tak ada yang mendiam, melainkan Allah. Kita tak wujud. Tidak ada baik, tidak ada jahat. Tidak ada rugi, tidak ada untung. Tidak ada faedah, tidak ada anugerah, tidak ada sekatan, tidak ada terbuka, tidak tertutup, tidak mati dan tidak hidup. Wah, ini lagi senang. Kan dia tu kena bunuh mati. Kalau zat dia mati, macam mana ni? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau pergi zat kat sini matilah. Boleh. Zat tak boleh mati. Dia bermain dengan zat dia. Tidak mati, tidak hidup. Tengok ni. Tidak mulia dan tidak hina. Tidak ada yang mulia dan tidak ada yang hina. Kita tak wujud. Bila kita wujud, kita pandang diri kita mulia. Ini problem. Tak ada mulia, tak ada hina. Tak ada kaya, tak ada apa-apa. Bahkan segala-galanya dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermain dengan zat dia. Kan? Tapi orang yang faham, fahamlah. Yang tak faham masih bingung. Itu pasal dia berkata hidup di dunia ini senda gurauan. Main-main. Main-main. Kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apa bertakwa? Orang yang taat pada perintah Allah. Dan semua kita seniman taat dengan skrip kita. Kamu akan ikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Taat betul. Kan? Betul takwa. Walaupun kita Kristian, Hindu, Muslim, siapa juga. Kita taat dengan kitab kita. Kitab takdir kita. Taat. Kan? Apa makna takwa? Orang yang taat perintah Allah SWT. Melakukan segala yang diperintahkan. Taat. Dan lagi satu firman dia sama juga. Dan tiada kehidupan dunia ini melainkan gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itu yang sebenar-benar kehidupan ini. Kalau mereka mengetahui. Ini hanyalah satu pementasan. Satu drama. Satu sandiwara ilahi. Fahamkan ini. Itu pasal orang kafir bila kita fahamkan tentang ini, dia tidak marah lagi dengan Allah. Dulu dia marah. Marah betul lah dengan Allah. Macam mana dia jadikan aku kafir ya? Hidup kafir ya? Habis dia masuk aku dalam neraka kan? Pertama kita cakap, tanya, dah dia masuk ke orang dalam neraka belum? Belum. Betul, belum pak? Belum kiamat lagi ya? Tak ada orang dalam neraka. Habis kau yang marah-marah Allah masuk ke dalam neraka, dia belum masukkan lagi kan? Dia kata tengok ni, ini hidup sandiwara. Satu pementasan. Satu drama. Tak boleh ke Allah berdrama? Dan kalau dia kasih kau main drama, lepas tu dia kasih kau ganjaran yang besar, syurga yang tidak dapat kau fikirkan. Kau punya hidup di dunia tak sampai 100 tahun. Kau duduk di syurga berbilion tahun, kau tak nak ke? Ini drama. Ada problem ke? Kau sombong tak main drama ke? Kan? Hang kebun pun hang kebun lah. Tak kisah. Bila kita terangkan ni konsep drama, diorang boleh terima. Hidup ini adalah satu drama yang Allah tetapkan. Kita akan berlakon. Lakonan. Tidak selama-lamanya. Ada masanya. Dia kasih masa kita berlakon. Habis berlakon, habislah. Kan?
Habis berlakon, habis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis. Kan? Habis. Kalau you tanya siapa yang paling teruk berlakon, Iblis lah. Sampai sekarang belum wassalam. Masih berlakon lagi. Iblis. Jadi kalau kita tengok sini, tengok ni ombak. Ombak di laut. Kalau kita pandang gini, pintu depan kita tengok, lautan bermain dengan air dia. Lautan bermain dengan air dia. Sama juga Allah bermain dengan zat dia. Di sini kita tengok tak ada yang wujud melainkan air. Air. Kalau kita pandang makrifat, kita pandang kepada dunia ini, tak ada yang wujud zat dia, hakikat segala ciptaan. Yang sedang bersandiwara. Kalau kita tengok ini, laut ni kita tengok yang ada air yang sedang bergelora. Bergelora. Kan? Jadi kita tengok tiga perkara tadi kita tidak wujud. Pertama kita tidak wujud, kedua kita tengok ciptaan berawal dan berakhir. Kita tidak wujud, hanya dia saja yang ada. Belakang ketiga ciptaan berawal dan berakhir. Keempat semua kepunyaan dia. Kelima dia bermain dengan zat dia. Kita tidak wujud. Keenam, ini lagi bagus. Kita hanyalah satu gambaran. Satu gambar, lukisan. Lukisan. Tak happy ke? Marah ke? Kita huha, lukisan rupanya kita. Ya, kau tak percaya pergi tengok Beauty and the Beast. Lukisan boleh hidup. Dipanggil animasi. Ya. Tengok di sini. Rasulullah berkata, aku tengok di neraka, lalu aku lihat penghuninya. Macam mana Rasulullah lihat penghuni dalam neraka? Belum ada kiamat. Belum ada hari kebangkitan. Belum dihisap lagi. Macam mana ada penghuni dalam neraka? Macam mana? Kan? Rasulullah ceritakan orang yang diseksa, yang dapat pahala, yang diseksa. Rasulullah ceritakan tu, saya tak nak baca panjang sangat. Macam mana Rasulullah lihat ni? Belum kiamat. Belum ada hari kebangkitan. Belum ada hari hisab. Mana ada orang dalam neraka? Kan? Masih di alam barzakh lagi. Menunggu ditiup sangkakala. Macam mana Rasulullah lihat? Gambar. Satu gambaran. Dia tidak lihat reality. Dia lihat satu gambaran. Satu gambaran. Kerana belum terjadi kiamat. Belum. Kedatangan hari kiamat itu melainkan seperti sekelip mata. Hari kiamat itu adalah amat berat di langit dan bumi. Belum lagi. Belum lagi hari kebangkitan. Belum ada. Kan? Dan sudah tentu akan ditiup sangkakala. Maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kan? Lepas itu ditiup sangkakala sekali semua bangun. Belum ada hari hisab. Belum lagi. Tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan dengan bahagian nasibnya di lehernya. Dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepada kitab amal yang akan didapati terbuka. Belum lagi hari hisab. Belum. Jadi apa yang Rasulullah nampak? Apa yang Rasulullah lihat? Lah kita tengok di sisinya lah Lauh Mahfuz. Kitab Lauh Mahfuz. Segala sesuatu kamu kumpulkan dalam kitab induk Lauh Mahfuz. Kitab. Apa makna kitab? Tulisan pada lembaran-lembaran yang terkumpul. Tulisan. Ataupun boleh jadi drawing yang terkumpul. Boleh ya? Oh tak boleh? Boleh. Itu pasal Allah berfirman, tengok ni. Dia akan gulung. Gulung.
Kami akan gulung langit, termasuk bumi lah. Langit sebagai gulungnya lembaran-lembaran kertas. Ini juga menunjukkan yang kita ni gambaran. Gambaran. Lagi satu firman dia. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan dia. Digulung. Kita hanyalah satu drawing. Animasi ilahi. Kan? Seperti Beauty and the Beast, satu lukisan. Lepas itu lukisan lagi. Sudah jadilah. Belakang jadi filem. Wah, filem berjalan kan. Sudah jadi filem berjalan. Drawing yang menjadi filem dan hidup. Berjoget, bernyanyi dan sebagainya. Kalau kita tengok filem Beauty and the Beast, kita tengok, wah dia berjoget, dia bernyanyi dan sebagainya. Hidup. Tapi sebenarnya lukisan. Animasi. Manusia boleh bikin animasi yang hidup. Tuhan tak boleh. Kalau gitu kita ini animasi. Mungkin kerana apa? Profesor Stephen Hawking berkata kita ni boleh jadi drama ilahi. Kan? Jadi kita seperti filem. Tengok, kita sekarang dah 4.6 bilion tahun. Fasah ketiga. Fasah kelima tu hari kiamat. Fasah keenam itu hari kebangkitan, hisab dan sebagainya. Filem. Ya. Tapi ini yang jadi saintis jadi bingung. Ada mengatakan ciptaan ni lepeh. Lepeh. The world is flat. Lepeh. Ada mengatakan tak boleh lepeh. Ada ruang. Mana boleh lepeh? Ini bagus. Tapi kita makrifat kita tahu. Lauh mahfuz tu lepeh. Tapi di sebalik lauh mahfuz tu adalah zat. Di sebalik sifat tu ada zat. Bila ada zat, ada ruang, ada masa, tak ada problem. Macam kalian tengok gambar saya. Saya tak boleh keluar dari gambar ini. Tapi belakang saya ada ruang. Nampak tak ruang? So saya lihat kalian juga. Kalian tak boleh lompat keluar dari gambar ini. Tapi belakang ada ruang. Kenapa belakang ada ruang? Itu zat. Zat boleh menjadi ruang dan masa. Kan? Jadi zat berupa ruang. Jadi di belakang tu. Tapi saintis bingung. Ada mengatakan flat. Dia pandang daripada luar. Dia tak tahu di belakang itu ada zat. Itu pasal bagaimana lautan merah itu boleh terbelah. Diketuk oleh Nabi Musa, lautan merah itu terbelah dua. Apa yang buat dia terbelah? Zat yang di dalam lautan itu. Dalam itu ada zat. Jadi kita kalau tengok sini, di sebalik yang zahir tu, yang batin tu zat. Yang batin tu zat. Kalau filem ni ada dia orang salat, itu yang zahir. Belakang tu batin tu zat. Jadi orang lompat beria, belakang itu zat. Jadi kita tengok, ini lepeh betul. Tapi macam mana apa tu kapal terbang tak boleh pusing terus tembus ini skrin, tak boleh. Itu dah keluar dari lauh mahfuz, tak boleh. Kalau dia keluar dari lauh mahfuz, dia lu mampus. Kan? Jadi kapal terbang ni, pesawat ni tidak boleh pusing dan keluar, tak boleh. Dia mesti turun ke dalam. Kenapa ke dalam? Kerana ada ruang. Macam mana ada ruang? Layar putih tu, macam mana layar itu boleh jadi ruang? Itulah zat. Ada zat di dalam hal itu. Kan, kalau kita tengok ini, manusia bikin satu lukisan seperti hidup. Kan? Hidup. Nampak macam hidup, macam betul. Tapi dia lepeh. Lepeh. Begitu ya, pasal saintis bingung.
Kata ada ini dunia lepeh, adik tak boleh, mana boleh lepeh. Kan? Betul. Kalau kita tengok ini pesawat ni kalau tengok tak dia mesti turun ke dalam, berarti ada ruang. Kan macam mana ada ruang kan ada zat. Tapi ni pesawat tak boleh keluar, pusing keluar daripada skrin ini tak boleh. Tu terkeluar dari luar mahfuz. Kau terkeluar luar mahfuz, tak boleh. Kan? Faham saya kat dia? Kan? Jadi kita orang ni macam ramai. Ni luar. Ini flat. Gambar ni flat. Tapi kita nampak ruang. Ramai orang. Macam mana ada ruang? Zat. Macam mana boleh keluar unta daripada dalam batu. Batu. Boleh keluar unta. Macam mana ada unta dalam batu? Zat. Ruang. Tapi kalau kita pandang dari begini, mesti flat. Luar mahfuz tu gambaran, flat. Tapi di sebalik gambar tu zat dia. Itu. Terjadi ruang. Jadi bagaimana Rasulullah melihatnya? Kan? Kamu lihat dia di fasa ketiga. Dia naik borak. Dan dia pergi ke fasa ke-6. 2 bilion, 4 bilion, 6 bilion tahun. Dekat 7 bilion tahun pergi masa dia pergi. Macam mana dia boleh merintasi 7 bilion tahun? Adakah dengan jasad dengan jiwa? Itu yang saya teringat Dr. Sureda punya suami. Siapa nama dia saya sudah lupa. Dia yang keluarkan ni point dia kata. Tidak mungkin Rasulullah akan pergi dengan jasad dia. Pasal jasad dia dah melekat dalam fasa ketiga. Jasad tu tak boleh masuk ke fasa ke-6. Sudah 2, 4, dekat 7 bilion tahun. Fasa jasad tu akan menjadi sangat tua. Kerana masa. Jadi dia tak boleh pergi dengan jasad. Yang pergi itu adalah jiwa. Itu pasal Siti Aisyah berkata, tempat duduk Rasulullah tu, masa Rasulullah balik dari Mi'raj, masih panas. Berarti dia punya tubuh tertinggal. Yang pergi jiwa dia. Itu pasal bila dia mendapat arahan untuk bersalat, dia tidak pengsan. Pasal yang pergi jiwa dia. Nabi Musa AS, bila dia kat Bukit Tur Sina, dia dapat arahan daripada Allah SWT, dia pengsan. Dan gunung berpecah hancur. Kenapa? Kerana Nabi Musa AS, dia masih berjasad. Gunung-gunung tu masih berjasad, dia tak boleh terangkat, hancur. Masa Rasulullah mendapat arahan salat, dia di antara arash. Arash Allah dengan tirai nur. Kan? Jadi tirai arash itu tentu tidak akan hancur. Dan Rasulullah dah pergi sebagai jiwa. Dia tidak hancur. Tirai nur itu diberi kekuatan untuk menyelubungi ciptaan yang dalam tu, supaya tidak hancur oleh kekuatan zat yang di luar. Jadi bagaimana Rasulullah dari fasa ketiga pergi fasa ke-6, jiwa. Dia memakai jiwa. Tengok ni kan? Yang pergi itu adalah jiwa dia, bukan jasad. Pasal apa? Kalau dia keluar sebagai jasad, jaringan masa tu, fasa ketiga, fasa keempat, kelima, keenam, mustahil. Kalau dengan jasad, mustahil. Dia pergi dengan jiwa. Okey. Jadi ini lagi satu fakta. Kalau kita gambaran, mana kita wujud? Gambar boleh dipadam. Padam.
Kalau kita gambaran macam mana Allah zalim. Itu pasal Allah berfirman, aku tidak pernah zalim kepada hamba-Ku. Dia tidak sekali-kali zalim pada hamba dia. Betul tak? Betul, kalau kita satu lukisan ataupun kita tidak wujud, tentu dia tak pernah zalim. Tapi kalau kita kata kita wujud, wah, kita agak dia ada zalim, dia ada buat zalim. Kan? Ha? Ha. Tapi kalau kita tahu kita tidak wujud, kita tahu kita adalah satu gambaran animasi ilahi, maka benarlah dia berkata, aku sekali-sekali tidak pernah zalim, sekali-sekali pun tidak pernah zalim kepada ciptaan. Benar. Dia tidak wujud. Kita satu gambaran yang boleh dipadam dan dilukis kembali, tak ada masalah. Ya. Jadi bila kita dah faham ni, baru kita tahu, kenal baru tak kenal, baru tahu tak kenal. Ha? Tak kenal, baru tahu tak kenal. Padan muka kan. Bagaimana kamu menceritakan sesuatu yang kamu tidak melihatnya? Macam mana kamu cerita pasal Allah? Kamu tak pernah lihat Allah. Katalah. Mana kamu tak tahu. Bagaimana kamu menceritakan tentang Allah? Kan? Kamu cuma dapat cakapkan dia maha besar, maha tinggi, maha luas, maha mendengar dengan kiasan. Perbandingan. Kan? Kamu tak boleh cakap, Tuhan dia punya saiz begini-begini. Besar dia begini-begini lah. Tak boleh. Tak ada informasi. Kamu hanya boleh menerangkan tentang Allah menerusi perbandingan. Itu pasal dia jadikan maha halus. Lagi meliputi. Supaya dengan perbandingan kamu bisa menerangkan kebesaran Allah SWT. Kamu tidak pernah melihat dia. Macam mana kamu nak ceritakan bila dia cakap tidak ada satu pun yang boleh melihat dia. Tuhan yang tidak nampak oleh mereka. Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Macam mana nak cerita sesuatu yang kita tidak pernah nampak? Boleh kalian berceritakan pada saya bagaimana rupa bapa saya? Tentu tak boleh, kalian tidak pernah melihat arwah bapa saya. Tak bisa. Itu pasal sudah kenal, baru tahu tak kenal kan? Ini yang pening kepala kalau anak-anak kau. Bapak, Allah Maha Besar. Bapak cerita Allah Maha Besar tu macam bapak dah lihat dia. Kita tidak lihat. Kita boleh perbandingan saja, perbandingan. Bagaimana kamu merupakan sesuatu yang tidak berupa? Kan? Tak boleh. Tidak sesuatu pun serupa dengan dia. Macam mana nak kasih contoh tentang dia? Tak boleh, hanya perbandingan saja. Contoh tak boleh. Bagaimana kamu membayangkan sesuatu yang tak boleh diumpamakan? Tak boleh diumpamakan. Kita tidak tahu macam mana dia, macam mana nak umpamakan dia. Adakah Allah tu mempunyai sifat seperti yang kamu fahamkan? Tak boleh. Kita tak faham langsung tentang Allah. Kita hanya kenal dengan perbandingan saja. Kita tidak tahu satu apa tentang Allah. Kan? Dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Kita hanya boleh buat perbandingan. Kita tak boleh buat contoh. Tak ada satu sama dengan dia. Tak boleh buat contoh. Hanya perbandingan saja. Dan bagaimana kamu mengerti sesuatu yang kamu tidak mengerti? Kan? Kamu tengok. Dia yang mengajar kita yang kita tak tahu. Ya. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita tidak tahu. Dia yang ajar. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu dia bila kita tak tahu dia mengajar kita. Kita tak tahu apa-apa pun. Ditanya kepada malaikat, itu jam Azazil, iblis adalah dalam
golongan malaikat. Apakah benda-benda ini yang dalam syurga itu? Mereka tidak tahu. Ditanya pada Adam alaihissalam, Adam terangkan, kerana dia sudah diajar oleh Allah SWT. Kita tidak tahu. Dia yang tahu. Dan dia yang beri kita tahu. Macam mana kita nak tahu tentang dia? Kita tidak tahu. Dia nak tunjukkan kebesaran dia. Dia boleh apa tu? Luputkan ingatan kita. Seperti orang yang kena apa tu? Dementia. Orang yang kena Parkinson disease. Orang yang kena amnesia. Luput ingatan dia langsung. Allah boleh ambil balik. Dia beri, dia boleh ambil balik. Dia yang mengajar kita. Kan? Dan dia telah mengajar Nabi Adam segala-gala nama benda-benda dan gunanya. Itu yang Nabi Adam tahu apa benda-benda itu dalam syurga. Tapi Iblis tak tahu. Pasal dia yang mengajar. Dia yang beritahu kita. Contoh kita ambil. Kita ada anak satu orang. Kita mengajar di rumah. Pasal sekolah jauh sangat. Kita ajar anak kita dalam rumah kita. Maka anak itu akan belajar apa yang kita tahu. Apa yang kita tidak tahu, anak itu tidak akan tahu. Kan? Anak itu hanya tahu apa yang kita ajar dia. Dia tidak tahu lebih daripada itu. Begitu juga Allah SWT, dia nak kita tahu itu, dia ajar kita itu. Itu yang kita tahu. Kalau itu baik, baiklah. Itu yang dia ajar. Itu jahat, jahatlah. Itu yang dia ajar. Kita tidak boleh tahu lebih daripada itu. Kan? Dan itu dipanggilkan indoctrinate atau indoktrinasi. Maknanya proses penyampaian berat sebelah mengenai sesuatu isu, iaitu individu yang mengalami proses indoktrinasi tidak diberi hak melihat secara terang dan adil ke semua bahagian isu itu. Satu alur saya. Satu alur. Itu yang kamu diajar, itu yang kamu faham. Tidak lebih dari itu. Itu Allah SWT. Dia ajar kita, itulah kita faham. Tidak lebih daripada itu. Itu pasal dia yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Dia. Itu yang kita tahu. Apa yang fasik, itu yang dia ajar. Apa yang takwa, itu yang dia ajar. Selain daripada itu, kita tidak tahu. Allah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi dia ajar saya daripada kecil. Kanak-kanak. Bila kita sudah masuk kindergarten. Kita dah besar sikit. Bapak dia tunjuk ambulans. Bapak dia kata, pipu. Dia dah belajar kat sekolah. Dia kata, no. Pipu. Masalah kat sekolah, guru ajar dia pipu. Jadi bapak dia kata, pipu tak boleh. Pipu. Sekolah dia kata, pipu kan. Indoktrinasi. Kan? Jadi halal haram pun Allah yang indoktrinasi kita. Kan? Halal dan haram itu bagi orang Cina, orang kafir. Makan babi tak haram. Minum arak tak haram. Tapi kalau kita tanya, siapa kasih kamu rezeki? Dia kata Allah. Allah kata. Siapa kasih kamu babi makan? Allah. Dia kata, betul. Rezeki. Habis dong, Mak Saleh ni, kau makan mesti mau minum bir atau wine. Kamu makan minum apa ya? Mesti mau minum wine atau minum bir. Siapa kasih ini semua? Dia kata, Tuhan Allah. Rezeki semua daripada Allah SWT. Jadi bagi dia nampak arak itu, babi itu tidak satu perkara yang haram. Pasal dia dibangunkan, besarkan dan diajarin oleh family-nya, keluarganya. Ini tidak haram, ini rezeki. Jadi mana pun
makanan besar-besaran, ada babi. Satu kemuliaan, bukan satu haram. Dosa. Dosa juga adalah bagi kita ini dosa. Tapi dalam masyarakat lain tidak dosa. Kita tengok di sini. Berzina. Berzina adalah satu bagi itu haram, dosa kan. Kita tengok ni. Polyandry. Ini macam perzinaan. Isteri berkongsi 2 suami. Selalu dalam pengikut ini apa dia? Sikhism. Diorang praktis yang dipanggil polyandry. Mana satu isteri boleh kongsi adik-beradik. Abang dan adik boleh kongsi satu isteri. Polyandry. Kan? Bagi dia punya masyarakat, okey. Pasal dia diajarin begitu. Kita diajarin tak boleh. Haram. Dia boleh. Tengok. 1 perempuan 1, 2 lelaki. Kan? Dan tengok di Kanada baru-baru ini. Diterima polyandry. Mahkamah sana menerima polyandry dan registerkan bersertifikat sijil kelahiran anak ini dengan 2 bapa. 1 mak, 2 bapa. Dia sukalah. Polyandry. Wah, baru-baru ni. Jun 2018. Canada News. Dan dia cerita Habil dan Kabil. Ini yang berlakunya incest. Incest dalam bahasa Melayu seks dalam keluarga lah. Abang adik, seks abang adik. Incest. Nabi Adam lahir, Siti Hawa lahir, satu Kabil dengan kembar dia, Habil dengan kembar dia. Kabil disuruh nikah kembar Habil. Ini adik-beradik tu, Habil dengan Kabil adik-beradik. Kabil disuruh nikah yang kembar Habil. Habil disuruh nikah kembar Kabil. Tahu tak? Kabil pun ada kembar, Habil pun ada kembar. Jadi Habil kahwin kembaran Kabil. Kabil kahwin kembaran Habil. Tapi adik-beradik, tahu ini macam mana? Kita tahu itu tak boleh, tapi dalam Al-Quran perintah Allah. Kan? Itu pasal kita, Allah mengajar apa yang kita diajar itu yang kita perlu tahu. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan perkara ini pada masa itu diajar, okeylah. Kan? Jadi kerana Kabil tak nak kahwin dengan kembaran Habil pasal dia rasa tidak cantik. Dia nak kahwin adik dia sendiri yang kembar yang lebih cantik. Dia tak mau terima. Belakang perkara ini dirujuk pada Allah. Dia buat satu korban. Siapa punya korban Allah terima, maka kalau Allah terima, maka diterima Kabil punya ataupun Habil punya itu, maka datanglah perkahwinannya yang dipilih. Jadi Habil punya korban Allah Ta'ala terima. Berarti Habil dapat kahwin dengan adik Kabil. Itu Kabil tak boleh terima. Kabil bunuh Habil. Tapi yang kita nak sampaikan, dalam sini ada sesuatu yang pada zaman kita tak boleh. Nikah adik-beradik. Tak boleh. Masa itu boleh.
Tapi kita kalau kata ingat kita wujud, wah ini dangerous. Dengan cepat, wah ini macam ni Allah. Ini tak betul ni Allah. Masa kita ingat kita wujud. Kan? Kita akan soal lah. Kan? Dah. Bila kita tahu kita tak wujud, dia bermain dengan zat dia, relax lah. Malaikat kalau udar, puih, tak wujud, bising lah. Tak wujud, diam-diam lah kan. Tak boleh. Ya, perhatikan. Ini dia bermain dengan zat dia. Dia punya drama, dia punya suka lah. Kita apa sah kepo-kepo. Cina kat kepo lah. Sibuk lah. Kepo lah. Itu pasal Khidir berkata, lalu Nabi Musa jumpa Khidir. Dia minta diajar ilmu ini pada dia. Ilmu Khidir kepada Musa. Nak Khidir kat kau tak boleh faham. Pasal apa? Selagi kau masih wujud, tak boleh faham apa aku buat. Kan? Betul lah. Dia bunuh satu budak kecil. Dia pecahkan orang main perahu. Dan tu Nabi Musa marah. Ini melanggar syariah. Kemungkaran yang besar. Dia tak boleh terima. Kan? Itu pasal Khidir berkata, bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Ini dia di antara kita, ahli sufi dan yang bukan ahli sufi. Kita sentiasa berpegang pada penghujung perjalanan seperti Imam Ghazali katakan, kau kenal Tuhan kau kenal diri kau tidak wujud. Bila kita tidak wujud, kita tak ada apa-apa pun. Tak ada milik apa-apa pun. Yang berlakon ni adalah zat dia. Zat dia, kita tak ada sedikit campur tangan tentang urusan ni. Dia yang menguruskan segala-galanya. Semua bergantung pada dia. Dialah director. Jadi penghabisan bila kita sudah faham ni apa dia? Itu yang Allah perintah pada Rasulullah. Ya Muhammad, naklah kau pertama-tama menyerah diri. Tengok. Bila kita faham ni, angkat tangan. Surrender ya Allah, surrender. Islam. Islam surrender. Tutup mulut. Ada mata tengok, ada telinga, ada mulut tutup. Buat tak tahu, tepuk tangan buat tak tahu. Biar seluncai terjun dengan labu-labunya, biarkan. Itulah Islam. Menyerah penuh kepada kadar dan kadar dia. Submission to the will of Allah. Menyerah penuh kepada kadar dan kadar atau takdir yang ditetapkan. Angkat tangan. Itu pasal Allah berfirman, tidak seseorang masuk ke syurga dengan amalan dia, tapi dengan keridaan aku. Keridaan. Kita mau rida, kita tak wujud. Dia nak corak kita apa dia pun sukalah. Apa pun kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang Allah orang yang mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah. Kita faham. Ini bila kita tahu ini perjalanan ahli sufi, penghabisan, kita angkat tangan surrender. Dan Rasulullah bersabda, aku dan orang-orang yang mengikutku menyerah diri kepada Allah SWT. Kita memberi balik hak kepada yang mempunyai hak. Dan Allah mempunyai hak yang mutlak atas segala-gala di langit dan di bumi. Kita serahkan. Dan kita ikut saja apa dia berkehendak. Tapi saya nak lagi sekali tekan. Berserah mana, fahamkan. Kalian mesti hidup macam biasa. Tapi fahamkan, hidup itulah sandiwara ilahi. Jangan kata, kalau begini aku tak payah usaha lah. Aku tak nak berlakon lah. Itu sudah jadi syaitan. Itu sudah jadi godaan syaitan. Hidup macam biasa. Tapi di sebalik itu, kita tahu ini adalah sandiwara ilahi. Kita kerja, tak dapat promosi. Tak dapat naik pangkat.
kita relax lah. Kita tahu ini adalah sandiwara ilahi. Kita kan. Kita punya tunang lari dengan Bangladesh. Kita terima. Ini drama ilahi. Kan? Dan kita pandang semua tu adalah seniman kepada Allah Taala. Kita tidak semua tu bermain drama Allah. Kita tidak marah, jadi marah. Semua mesti berlakon mengikut kitab skrip dia, takdir dia. Kita jadi marah apapun inna, kita tidak jadi marah apapun inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi bila kita sudah faham konsep ni benar-benar, baru kita akan bersedia menjadi orang-orang Allah. Ini kita akan sambung minggu depan. Tapi kita mesti fahamkan ni benar-benar. Barulah kita jadi orang-orang Allah. Mana Allah akan pilih kita menjadi orang-orang dia. Untuk menjadi orang-orang dia, kita mesti faham. Kita tidak wujud. Ini adalah sandiwara ilahi. Dia bermain dengan zat dia. Kita ada sedikit pun campur tangan tentang ini. Mesti fahamkan. Nanti kita akan masuk minggu depan. Di mana ditekankan kita mesti seperti mayat yang dimandikan. Bola yang disepak, tempayan yang pecah, tidak berisi air. Kita sudah tidak ada sedikit pun kehendak manusia dalam diri kita. Untuk tidak ada kehendak manusia dalam diri kita, kita mesti tak wujud. Selagi kita wujud, tak boleh. Bila kita sudah tak ada sedikit pun kehendak dalam diri kita, baru kita boleh surrender. Angkat tangan. Selagi ada sedikit ada, kita tak boleh angkat surrender 100%. 100% angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baru kita akan dinaik taraf kepada orang-orang Allah. Jadi saya berhenti di sini. Kembali pada Bayu. Semoga ada apa-apa lagi pertanyaan, insyaAllah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon maaf tadi di awal-awal ada gangguan di perangkat. Ya, acara agak tertahan. Terima kasih Bang Yasin dari sudah bantu untuk opening. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas penjelasan yang begitu lengkap, begitu mendalam. Insya Allah akan menambah wawasan, menambah lebih mampat lagi tentang ketidakwujudan. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Baik, kepada para sahabat semua yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Atau juga bisa melalui chat di dalam Zoom, atau langsung raise hand seperti biasa, dengan membuka mic dan menyebutkan nama dan dari mana. Dipersilahkan sahabat semuanya. Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dari Khairul Anam dari Bali. Mohon bertanya, mohon bertanya Ustadz, jelaskan secara lebih mendalam tentang Allah sebagai Allah saja yang Maha Tunggal, tanpa sifat dan bukan zat. Begitu Ustadz. Itu saja yang kita tahulah. Allah tu pada permulaan dia saja yang ada. Bagaimana dia, kita tidak tahu. Kita hanya dapat membuat perbandingan kerana dia jadikan sedikit diri dia maha halus menjadi semua ciptaan. Dan dari situ yang maha halus tu, kita dapat membuat perbandingan. Tapi bagaimana Allah sebenarnya? Kita tidak akan tahu. Pasal apa? Kalau kita tahu, berarti kita sudah wujud. Kalau kita tak wujud, yang tahu pun yang tahu. Yang beritahu, dia pun yang tahu. Faham saya kat ni? Kalau kita tak wujud,
Dia saja wujud, berarti kita tahu, berarti yang tahu tu tahulah. Kita tak wujud. Kita ingat kita wujud, kita tahu. Kita tak wujud, kita tak tahu. Jadi siapa yang tahu? Itu segala pujian bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tengok, kita ingat kita puji dia. Bukan. Dia puji diri dia. Nampak ni, nampak ni. Ya. Dia tak ni. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bukan kita puji dia. Jangan silap ni. Bagi ahli sufi, dia memuji diri dia. Kita tak wujud. Faham? Jadi kita tak boleh tahu dia. Hanya dia tahu diri dia. Itu yang Sayyidina Ali berkata. Ya. Allah tahu akan diri dia. Kita tidak tahu. Kita hanya tahu apa yang dia mau kita tahu. Tapi yang cakap pun sama juga. Yang dengar pun yang cakap pun yang dengar. Dia tidak wujud. Ya. Kita ingat kita tahu. Kita tak wujud, macam mana kita tahu. Jadi, itu saya beri contoh yang memuji tu. Alhamdulillah. Yang dipuji pun yang memuji. Sama. Jadi bagaimana Allah, kita tidak tahu. Tidak tahu. Dan mengikut proses Ramadan, kalau kita boleh menangkup kebesaran Allah tu dengan minda kita, berarti kita lebih hebat daripada Allah. Ya. Dan Allah tidak boleh jadi Tuhan. Pasal kita boleh menangkup dia dalam minda kita. Jadi, balik pada soalan tu, memang tak boleh. Kau nak kenal Allah secara peribadi, tak boleh. Itu pasal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, pintu peribadi dia tertutup rapat. Tertutup rapat. Tak ada can nak mengintip. Itu pasal pungguk lagi bertuah. Pungguk. Dia merindukan bulan, dia nampak bulan. Kita merindukan Allah, pintu peribadi dia tertutup rapat. Hanya kenal dia dengan pembandingan. Kalau tak ada yang mahalus, kita pun hanya tak dapat bandingkan. Nasib baik ada yang mahalus. Kita dapat bandingkan. Jadi, memang kita tak boleh tahu Allah tu macam mana. Terus dah kenal, baru tahu tak kenal. Kita tak pernah nampak dia. Kita tak pernah tahu dia. Pasal kita pun tak wujud. Macam mana mau ceritakan sesuatu yang wujud bila kita tak wujud? Kalau kita boleh cerita sesuatu yang wujud, kalau kita wujud. Kalau kita tak wujud, macam mana? Tak boleh. Okey. Jadi balik itu memang tak boleh. Tak boleh. Ya, betul. Tak kenal, baru tahu tak kenal. Okey. Oke. Itu dia Bayu. Ya, terima kasih Ustaz juga menjawab ya, Bang Hairul Anam dari Bali. Kalau masih belum tercerahkan, mangga disilakan Bang Hairul Anam bisa cut suara mic. Baik, berikutnya ada dari Bang Ramli Saleh Malaysia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, adakah kiamat pada fase ke-6 itu kiamat 1 atau kiamat 2 Ustaz? Itu kan dah masuk dalam syurga. Berarti sudah habis hisap lah. Oh, dah habis hisap. Kamu dalam syurga ini. Berarti sudah habis hisap, kita masuk syurga. Selagi ada langit dan syurga ini. Cerita syurga, ada buah-buahan seperti dunia ini. Ada sungai-sungai. Berarti ada kalau ada buah-buahan, berarti ada malam dan siang. Ada solar system. Ada sungai, berarti ada lautan. Dan sebagainya lah. Jadi dunia tu, dunia syurga pun macam kita. Tapi lebih indah, lebih menakjubkan, lebih suci dan sebagainya lah. Kan? Jadi duduklah kamu dalam syurga ini. Selagi ada langit dan bumi syurga ini. Bila Abu Razin bertanya, Ya Rasulullah, boleh tak kita lihat Allah di belakang hari? Rasulullah kata, boleh. Seperti bulan mengambang di waktu malam yang gelap.
Allah lebih besar daripada itu. Apa maksud Rasulullah tu? Allah lebih besar daripada itu yang kita melihat seperti bulan mengambang di waktu malam kecil. Itu yang Rasulullah kata. Ya, kita melihat Allah tapi kita melihat yang maha halus. Bukan yang semua Allah. Allah lebih besar daripada itu. Kita boleh melihat hanya yang maha halus tu, yang terzakhir menjadi zat yang seperti bulan mengambang. Itu habis balik pada wajah maha halus. Habis. Itu dia. Kita hanya nampak sedikit. Lepas tu habis. Walhasil aku yang akhir. Kalau kita kekal, duduk dalam syurga kekal, tak mati-mati, berarti kita kena ubahkan tauhid kita. Allah tu tunggal pada permulaan. Pada akhir dia tak tunggal. Kita akan bersama dia kekal. Kita kena ubah. Dan kita kena ubah juga. Bahawa Allah tu milik semua ni ada milik Allah. Tak boleh. Sekarang milik Allah. Bila kita kekal, apa yang ada pada kita adalah milik kita. Dan kita kekal. Jadi Al-Quran tu kena betulkan. Awal dan akhir. Padam akhir. Awal saja. Allah yang awal. Akhir tak boleh. Akhir banyak kekal. Allah adalah milik Allah langit dan bumi. Kita kena betulkan. Pada permulaan. Pada akhirnya, kita kekal. Apa yang ada pada kita, kita punya. Jadi bukan satu pemilik, ramai pemilik. Kan, kita kena ubah suai. Kita ambil Al-Quran. Tak boleh. Kita duduk tu sampai masanya, habis. Kita pun habis. Maka benarlah yang akhir. Benarlah dia yang tunggal. Benarlah dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada dia. Itu dia. Jadi ini pandangan sufi ya. Pandangan sufi. Ingat kita ni dunia ahli sufi. Kita memandang ayat di suratul Hud tu adalah kiamat kedua. Itu lain, bukan dalam ahli sufi memandang lain tu dia punya pasal. Tapi dalam dunia ahli sufi itu dia. Maknanya itulah kiamat kedua. Kan? Kalau kamu fikir itu kiamat kedua, itu kamu yang pasal. Kita ahli sufi, itu kiamat kedua. Habis. Dia yang akhir. Semuanya binasa. Yang tinggal zatku. Zat pun binasa. Yang kekal wajah dia, itu yang maha halus. Itu yang seperti bulan mengambang. Allah lebih besar. Habis. Manusia tidak kekal, itu Nabi Isa berkata. Aku berikrar. Allah, Tuhan tidak ada awal dan akhir. Tapi kepada ciptaannya diadakan awal dan akhir. Kalau kita duduk dalam syurga tu tak ada akhir, maka ayat Al-Quran tu mesti padam. Allah yang awal, padam yang akhir. Yang akhir banyak. Awal dia seorang. Tak boleh. Kena padam juga, Allah adalah milik apa yang di langit dan di bumi. Tak boleh padam juga. Pasal kita kena taruh di akhirat kelak. Apa milik kita dalam syurga, kita punya, pasal kita kekal. Kan? Tak boleh. Jadi ingat, bila kita kata kita kekal, kita dengan tak, bagi ahli sufi, kita kata kita kekal dalam syurga, berarti kita mengatakan ayat aku yang awal dan akhir tu bohong. Tak betul. Pasal akhir banyak. Awal dia. Akhir banyak. Banyak orang kekal. Banyak yang kekal. Dan ingat, bukan saja kita kekal. Syurga kekal. Pasal dia mesti kekal bahawa kita kekal. Duduk dalam syurga kekal, syurga tu mesti kekal. Yeah. Apple, orange, apa dalam syurga tu mesti kekal. Sungai-sungai pun mesti kekal. Sungai-sungai. Ada sungai Arak pun kekal. Semua tu jadi kekal. Jadi banyak yang kekal. Allah kekal, kita kekal, sungai dalam syurga kekal, buah-buahan dalam syurga kekal, apa juga ada dalam syurga kekal. Apa tu? Kita punya pembantu syurga, apa dia? Bidadari. Bidadari.
kekal. Banyaknya kekal. Tak boleh. Bagi pandangan ahli sufi, itu kiamat kedua. Kamu tak setuju, kamu salah. Tapi ini pandangan ahli sufi. Kalau pandangan syariah, kamu masuk bagian syariah. Jangan masuk dalam dunia kita. Kita ada takwil kita sendiri. Kita tak mengikut tafsir kamu. Bagi kita, takwil kita ialah hiduplah kamu dalam syurga ini selagi ada langit dan bumi. Syurga ini, inilah kiamat kedua. Bila ini habis, dia berkait dengan akulah yang akhir. Aku yang lah yang akhir. Berarti balik menjadi tunggal semula. Tunggal. Ya. Jadi yang kekal hanya Allah. Hanya Allah. Itu saya menjawab. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Baik, di chat masih ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang berikutnya dari Kurniawan Ali. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita tak wujud, apakah bisa dipastikan ibadah kita berangsur-angsur akan bisa lebih baik? Boleh tak dengar sangat. Kalau kita tak wujud, apakah bisa dipastikan ibadah kita berangsur-angsur akan bisa lebih baik? Apa dipastikan apa? Ibadah kita berangsur-angsur akan menjadi lebih baik gitu Ustaz. Jadi kalau kita sadar tidak wujud, kalau kamu tak wujud, kenapa kamu? Ya. Kamu buat saja. Kan? Berarti kalau kamu, wah ibadahnya sangat tinggi, sudah dituliskan. Ya. Ibadah kamu lemah, sudah dituliskan. Jangan fikir, fikir kamu sudah wujud. Ya, betul. Kamu tahu kamu tak wujud, tapi kamu tu, wah, aku punya ibadah makin baik ni bagaimana? Itu sudah dituliskan. Itu asal Rasulullah cakap, hiduplah seperti biasa. Itulah kita punya kadar dan kadar. Kalau kita memikir itu syaitan, dia menggoda. Ya. Jadi buat saja. Baru satu jamaah tadi siang ada bercerita dengan saya. Dia ada menerangkan ilmu pada banyak kawan. Dan kawan-kawan ni boleh terima. Tapi dia rasa, dia tak tahu kenapa dia mesti buat ni. Dia rasa macam enggak mau, tapi macam kena buat. Ya, betul. Kenapa? Kan? Saya kata itu dia. Jangan kamu fikir. Langsung cakap hidup macam biasa. Kan? Kau dia suruh ajar saya lah. Ajar. Jangan fikir. Kan? Ya. Kamu faham ni, okey lah. Tak ada problem. Kan? Okey? Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dian, Bandung. Assalamualaikum Ustaz, kita kan tidak wujud. Kita adalah apa yang ada di skrip kita. Apakah nanti masih bisa merasakan surga dan akhirat padahal kita tidak wujud, Ustaz? Sekarang juga kita tahu kita tidak wujud. Kalau kita kata kita merasakan, berarti kita wujud. Kan? Itu pasal kalau kita tengok Pak Pandi, ada telinga dengar, ada mulut, ada mata tengok, ada mulut diam. Sekarang juga kalau kita wujud, macam mana kita rasa nikmat makan, makanan, minum, dan sebagainya. Dia tak wujud. Itu pasal Rasulullah cakap, jangan kita berfikir itu macam biasa. Jangan menyoal. Kan? Itu Allah kata, aku tidak ditanya, kamu ditanya. Jangan tak tanya. Dalam syurga dapat ni semua, jangan tanya. Kan? Jangan tanya. Kita tahu tidak wujud. Jangan banyak. Itu pasal iblis bertanya, kenapa kau nak jadikan manusia ni khalifah? Bila kami yang sentiasa menyembah kamu, kenapa kau mesti pilih manusia ni yang akan berperang di antara sendiri, yang akan menumpah darah mereka sendiri, dan banyak yang tidak syukur kepada kamu. Kenapa kamu pilih mereka?
Kan? Kerana dia wujud, dia ingat dia mulia. Dia bertanya kenapa. Diam sajalah. Itu pasal Allah berfirman kepada Rasulullah, ya Muhammad, naklah kau pertama-tama menyerah diri. Diam. Apa pun Allah beri, diam. Itu pasal Syekh Abdul Qadir berkata, walaupun badan kamu digunting-gunting, diam. Gunting-gunting, diam. Tak boleh cakap. Syekh Abdul Qadir. Jadi kita masuk syurga. Kita dapat nikmat lagi baik daripada dunia ni. Relax lah. ROC. Relax one corner. Tak tahu dah. Relax. Kita dah faham. Nanti kita bertanya, macam mana Allah boleh jadikan ni sedap betul lah. Apa kau boleh tanya pula, kan? Kan? Tak ada kerja, tanya apa, weekend. Macam kamu kasih saya biryani. Saya habis. Siapa saya tanya, kat mana kau beli? Ada daging, ada ayam. Kasih makan ya, diamlah. Hidup macam biasa. Dalam syurga, kita dapat ni nikmat, okey. Tapi kita tahu, satu ketika kelak, kita pun habis. Akhir. Kita pun habis. Walhasil balik asal. Habis. Tahu itu, kita tahu kita tidak wujud. Kita hanya kalau orang putih kat borrowing time. Hidup dalam borrowing time atau masa yang terpinjam. Kan? Sampai masa kita tak ada. Allah berfirman, dulu kamu tiada. Aku jadikan kamu. Daripada mana? Daripada diri dia sendiri. Sedikit diri dia tu. Yang halus, daripada yang halus terjadi kita semua. Jadi, walhasil balik asal. Dia sendiri lagi. Kan? Jadi, sekarang kita sendiri. Sekarang jangan surga. Sekarang pun. Kita tutup mulut. Kita tahu kita tidak wujud. Tapi kita makan sedap. Kita jatuh cinta. Kita tidur. Macam-macam. Relax lah. Nak bikin apa tanya. Ya Allah. Wah, semalam aku tak boleh tidur. Kenapa? Cari pasal. Tak ada pasal. Cari pasal kan. Ya Allah. Kenapa kau tak tuliskan semalam orang hantar aku biryani daging. Relax lah. Orang putih kat relax bro. Relax kan. Apa datang? Jalan dia. Ustaz, saya lupa nak baca bismillah. Relax lah. Kalau tak dituliskan, kamu tak boleh baca punya. Sebelum kita buat sesuatu, Allah mesti tahu. Sebelum kita buat sesuatu, Allah mesti approve. Sebelum kita buat sesuatu, sudah dituliskan dalam Lauh Mahfuz. Kita Lauh Mahfuz tak sempurna. Kan? Kalau tak baca bismillah pun dah dituliskan. Dah sedar. Alhamdulillah aku sedar. Aku tak mau. Hidup macam biasalah. Itu bila cakap ni saya selalu ingat kita punya sahabat Jemaah Ahmad Saifuddin. Saya mungkin banyak kesal. Cakap diamlah. Ustaz, saya banyak kesalahan dia. Cakap diamlah. Hidup macam biasa kan. Kan? Kau dia nak kasih kita tobat. Dia nak kasih kita ingat. Tapi kita jangan bikin hal. Diam. Kita faham. Hidup macam biasa. Jadi, ni hari, kenapa tak pergi kerja bang? Semua dah tuliskan tak payah pergi kerja. Itu salah. Semua dah tuliskan tak payah pergi kerja. Itu salah. Itu tak hidup macam biasa. Macam biasa mana pagi pergi cari nafkah untuk anak isteri. Itu hidup macam biasa. Kan? Tak payah kerja. Itu syaitan. Syaitan menggoda. Kan? Hidup macam biasa. Kan? Kamu ingat banyak orang yang buat jenayah. Kamu tahu tak, boleh ditanya, kenapa kau buat? Saya pun tak mengerti bang, kenapa saya buat. Pada masa itu berlaku. Pada dituliskan. Kan? Tengok saya, Lop, tengok No, tengok rambut kita. Hari-hari kita tak tahu, hari-hari dah jadi putih pula. Komplain? Taklah, relax. Dia nak komplain, ya Allah, kenapa putih, ya Allah? Tak ada. Kan? Kita tahulah semua dah dituliskan. Kita relax, hidup macam biasa. Kenapa rambut kau putih? Dah dituliskan. Relax. Ataupun diam.
Jadi kalau kita dalam syurga dapat ni semua, relax lah. Tapi pada masa itu, hidup di syurga sudah lain, tak seperti ini. Di sana kita lebih faham Allah punya kebesaran. Jadi apa yang kita dapat, kita sentiasa berasa syukur. Kita tidak akan mengomel. Lain hidup di sana. Hidup di sana lebih pengertiannya lebih mendalam daripada hidup di dunia ini. Di sana kita lebih banyak bersyukur dan tidak mengomel tentang apa Allah Ta'ala beri. Itu jawapan saya. Ya. Terima kasih Ustaz. Sepertinya tadi ada pertanyaan terakhir, karena ini juga sudah hampir mendekati pukul 10. Seperti biasa Ustaz, kita akan zikrullah bersama 5 menit Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Apa dia? Zikrullah bersama 5 menit Ustaz. Sekejap lah. Okey, kita 5 minit ya. Ya, 5 menit Ustaz. Baik, bismillah. Ingat Allah dalam mindah Allah. Fokus. Tumpukan segala daya pada ingatan Allah. Kunci istiqamah, bertahan, tahan dan teruskan istiqamah.
Sudah 5 menit, Ustaz. Ya, sebelum itu, saya nak satu perkara sampaikan. Yang pada soalan pada kita di syurga, kalau kita tidak wujud, bagaimana kita boleh rasa nikmat syurga tu? Kini kembali pada soalan. Dia kata dia yang zahir, dia yang batin. Kalau kita ada dalam syurga, kita rasa nikmat, berarti ini zahir bohong lah. Dia kata semua yang zahir dia. Berarti dalam syurga semua yang zahir tu dia. Semua tu yang batin aku. Berarti dalam syurga semua yang batin pun dia. Tapi kalau kita wujud, berarti ini suatu bohong, dia tak zahir. Kita zahir. Dia pun zahir. Jadi ayat aku yang zahir, mana semua tu aku, yang zahir tu aku tu jadi bohong. Jadi kita mau jaga ni. Bila kita ingat kita wujud, walaupun dalam syurga kita ingat kita wujud, berarti kita semua mengatakan Allah berfirman aku yang zahir tu Allah bohong. Ayat tu bohong. Kerana dalam syurga tu banyak yang zahir. Bukan Allah, yang bukan zat dia. Semua yang zahir tu wujud. Jadi aku seorang yang zahir, aku saja yang zahir tu tak benar. Mau jaga ni. Dalam syurga aku yang zahir juga, aku yang batin. Semua yang zahir aku. Semua yang batin pun aku. Jadi nikmat yang rasa tu dia juga. Segala pujian bagi dia juga. Bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Dia juga. Jangan terlepas ni. Bila kita ingat kita wujud ya, habis. Walhasil balik asal. Seperti Khidir dengan Musa. Jadi ingat saya berpesan tentang ini. Jangan lupa. Yalah, saya berhenti sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.